Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Dalila Sofiah binti Muhammad Hazrul akan memulakan pembentangan kami yang berkaitan dengan kajian yang telah dilakukan yang bertajuk Aspek Pembundaran dan Perendahan Vokal serta Pengguguran Getaran dalam Dialek Melayu Terengganu. Penelitian lirik lagu berdasarkan teori transformasi generatif. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan menerangkan tentang definisi dialek, dialek Melayu Terengganu dan teori transformasi generatif. Asmah Haji Omar telah mendefinisikan dialek sebagai kelainan bahasa yang bukan merupakan bahasa standard. Menurut Collins pula, beliau telah mendefinisikan dialek sebagai ragam bahasa yang berbeza dengan ragam bahasa yang lain, iaitu dari segi kosakata, cara lafaz dan tata bahasa. Farid dan Ajit pula telah mendefinisikan dialek sebagai ragam pertuturan berdasarkan daerah atau kawasan pertuturan sesuatu dialek. Dalam kajian ini, kami memilih untuk mengkaji dialek Melayu Terengganu. Dialek Melayu Terengganu ialah dialek yang dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pantai timur. Dialek ini mempunyai perbezaan dengan dialek Melayu standard, iaitu dari segi fonologi, leksikal, morfologi dan sintaksis. Dalam kajian ini juga, kami menganalisis dapatan-dapatan kajian kami dengan menggunakan teori transformasi generatif. Teori transformasi generatif merupakan aliran baharu yang wujud selepas kewujudan teori struktural. Teori ini telah dipelopori oleh salah seorang pakar linguistik yang bernama Noam Chomsky pada tahun 1957. Teori ini merangkumi pelbagai komponen bahasa seperti fonologi, sintaksis dan semantik serta telah mengalami perkembangan pada sekitar tahun 1970-an. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti aspek pembundaran dan perendahan vokal serta pengguguran getaran dalam dialek Terengganu. Yang kedua, mengkaji leksikal yang sering mengalami pembundaran dan perendahan vokal serta pengguguran getaran dalam lirik lagu dialek Terengganu. Objektif kami yang ketiga iaitu yang terakhir, membincangkan tentang perkataan dalam dialek Terengganu yang mengalami proses fonologi yang berurutan dengan menggunakan atur rumus. Seterusnya beralih pula kepada permasalahan kajian. Permasalahan kajian kami yang pertama ialah aspek pembundaran dan perendahan vokal serta pengguguran getaran dalam dialek Terengganu kurang diberi penekanan di mana pengkaji-pengkaji lepas hanya menjadikan aspek ini sebagai huraian-huraian sampingan dan tidak menjadikannya sebagai aspek utama untuk dikaji. Permasalahan kami yang kedua ialah penggunaan teori transformasi generatif dalam kajian berkaitan dialek Terengganu belum pernah digunakan oleh pengkaji-pengkaji lepas di mana mereka lebih memilih untuk menggunakan teori optimality dalam kajian mereka. Berdasarkan hasil pembacaan yang dilakukan, kami mendapati teori optimality telah digunakan oleh Nur Adibah dan Sharifah Raihan dalam kajian mereka yang berkenaan dengan struktur suku kata dialek Terengganu. Oleh itu, kami memilih untuk menggunakan teori transformasi generatif bagi menyelesaikan kajian kami pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hana binti Muhammad Ali dengan nombor matriks A189593 akan menerangkan mengenai konsep ilmu bagi kajian kami. Baiklah, konsep ilmu telah dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama mengenai fonem dialek Terengganu yang akan membincangkan mengenai fonem konsonan dan fonem vokal dalam dialek Terengganu. Yang kedua mengenai teori transformasi generatif yang akan meneliti berkaitan kajian-kajian lepas yang menggunakan teori ini. Yang ketiga, pembudaran dan perendahan vokal serta pengguguran getaran yang akan membincangkan mengenai fonem-fonem yang mengalami proses-proses berikut. Akhir sekali, atur rumus yang akan menerangkan mengenai atur rumus. Baiklah, yang pertama, fonem-fonem dialek Terengganu. Menurut Mohtar et al. 2021, dialek Terengganu mempunyai 27 fonem yang berada dalam kedudukan pada awal, tengah dan akhir kata. Terdapat 19 fonem konsonan dan 8 fonem vokal dalam dialek Terengganu. Bagi kajian Nur Atibah dan Sharifah Raihan 2017, mereka telah membuat perbandingan fonem daripada kajian lepas seperti Abdul Hamid 1990 dan Asmah 1993. Mereka menyatakan dalam kajian Abdul Hamid 1990, dialek Terengganu mempunyai 8 fonem vokal dan mempunyai tambahan 2 fonem vokal, manakala dalam kajian Asmah 1993 terdapat hanya 6 fonem vokal sahaja dalam dialek Terengganu.
Meskipun terdapat percanggahan antara dua kajian yang melibatkan dialek Terengganu ini, perlulah dititikberatkan bahawa fonem-fonem vokal dialek Terengganu yang disenaraikan adalah mengikut daerah kajian pengkaji-pengkaji tersebut. Berikut merupakan jadual yang telah dipetik daripada kajian Abdul Hamid 1990 untuk fonem vokal dialek Terengganu. Terdapat 4 vokal depan, 1 vokal tengah dan 3 vokal belakang dalam dialek Terengganu. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada teori transformasi generatif. Kajian penelitian dialek Terengganu sering menggunakan teori optimality dan jarang menggunakan pendekatan teori transformasi generatif. Antara kajian dialek Terengganu yang menggunakan teori optimality ialah kajian daripada Nur Adibah dan Sharifah Rehan 2017 yang mengkaji berkenaan struktur suku kata dialek Terengganu. Bagi kajian yang menggunakan teori transformasi generatif, Nur Suhada et al. 2017 telah mengkaji berkaitan dengan dialek Melaka. Kajian tersebut membincangkan berkaitan proses perendahan vokal, peninggian vokal dan perubahan vokal depan rendah menjadi vokal tengah. Disebabkan terdapat persamaan antara proses fonologi dialek Melaka dengan dialek Terengganu, maka kajian ini akan menerangkan berkaitan dialek Terengganu menggunakan konsep teori transformasi generatif mengikut aspek perendahan dan pemundaran vokal dan tambahan aspek dari segi pengguguran konsonan getaran. Selain daripada transformasi generatif, aspek pemudaran dan perendahan vokal serta pengguguran getaran juga diketengahkan dalam kajian ini. Melalui data-data daripada kajian lepas, dapat dilihat bahawa beberapa perkataan dalam dialek Terengganu sering mengalami proses fonologi seperti menukarkan fonem vokal luas depan A kepada fonem separuh luas vokal O dan juga fonem vokal sempit belakang U kepada vokal belakang separuh sempit O. Daripada Zaharani Ahmad 2006, kesimpulan daripada kajian-kajian lepas iaitu kajian Yunus 1980 dan Asmah 1975 bahawa segmen R dalam bahasa Melayu standard serta dialek-dialek Melayu adalah ditulis sebagai R iaitu bunyi frikatif vela bersuara dan tidak ditulis sebagai bunyi getaran R. Walau bagaimanapun, terdapat banyak perkataan yang mengalami proses pengguguran segmen R dalam tuturan. Dan akhir sekali, atur rumus. Atur rumus dapat dilihat apabila input yang mengalami lebih daripada satu proses fonologi perlu berlaku secara berurutan. Daripada Zaharini Ahmad 2006, atur rumus yang berbeza dapat memberi output bagi dialek yang berbeza. Oleh itu, kajian ini akan memperlihatkan bahawa adakah urutan rumus berbeza akan memberikan output yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazwani binti Azizan, memegang nama bateri A187648. Saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Data kajian merupakan sesuatu yang amat penting untuk menjalankan suatu kajian. Untuk menjalankan suatu kajian, terdapat dua jenis data yang wujud seperti data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui kajian lapangan, manakala data sekunder pula merupakan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Kajian ini telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapatkan, memproses dan mempersembahkan data yang diperoleh dalam menjalankan kajian ini. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kaedah pengumpulan data. Kajian ini menggunakan beberapa kaedah pengumpulan data bagi menyempurnakan kajian. Antaranya ialah kaedah kepustakaan, tinjauan rintis dan analisis data. Kaedah ini digunakan adalah untuk memastikan kajian yang dilakukan tidak mendatangkan keraguan kepada pembaca tentang sumber rujukan dan permohonan data. Bagi kaedah kepustakaan pula ialah kaedah yang berkaitan dengan pencarian maklumat berkaitan dengan objektif kajian yang dilakukan. Pengkaji telah menjadikan penulisan lepas sebagai salah satu bahan rujukan bagi mendapatkan maklumat seperti maklumat berkaitan dengan teori transformasi generatif. Rujukan ini penting untuk memastikan pengkaji tidak melakukan kesalahan semasa membuat penulisan. Pengkaji juga membuat pencarian maklumat di internet. Antara bahan yang diperoleh adalah jurnal, artikel dan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan oleh para pengkaji yang lain. Seterusnya, tinjauan rintis yang dilakukan terhadap lirik lagu dialek Terengganu yang telah dipilih seperti lirik lagu
nasi dengan kuah singgang dan senandung Teluk Pasu. Pengkaji perlu memastikan lirik yang diperoleh adalah sama dengan apa yang dinyanyikan oleh penyanyinya. Pengkaji juga bertanya pendapat penutur dialek Terengganu sekiranya pengkaji tidak memahami sesuatu perkataan yang terkandung di dalam lirik lagu dialek Terengganu yang dipilih tersebut. Dan yang terakhir adalah kaedah analisis data, iaitu kaedah yang mengawal dan mempersembahkan data yang telah diperoleh oleh pengkaji. Berdasarkan kajian ini, data dipersembahkan dalam bentuk jadual yang diikuti dengan penerangan-penerangan berkaitan dengan data-data yang diperoleh. Ianya dapat memudahkan pembaca untuk memahami data-data yang dipaparkan. Rumus yang digunakan untuk menjelaskan perendahan vokal tinggi U kepada vokal rendah O di akhir kata atau di akhir suku kata kedua atau terakhir adalah seperti berikut. Berdasarkan jadual 1 dan jadual 2 di dalam slide, dapat dilihat berlakunya aspek perendahan vokal dalam lirik lagu dialek Terengganu, iaitu lagu Nasi dengan Kuah Singgang dan lagu Senandung Teluk Pasu. Terdapat dua perkataan yang mengalami aspek perendahan vokal. Dianalisis dan diterangkan dengan lebih lanjut dengan menggunakan teori transformasi generatif. Rumus ini menunjukkan berlakunya perendahan vokal U dalam bahasa Melayu standard kepada O dalam dialek Terengganu. Vokal tinggi U pada suku kata terakhir tertutup dalam dialek lagu Terengganu akan direalisasikan menjadi vokal rendah O. Proses perendahan vokal ini dapat dilihat dalam contoh-contoh yang terdapat dalam jadual 1 dan jadual 2. Kedua jadual di atas menunjukkan perkataan-perkataan yang mengalami aspek perendahan vokal dan dialek Terengganu, iaitu perkataan sungguh bagi lagu Nasi dengan Kuah Singgang dan perkataan guruh bagi lirik lagu Senandung Teluk Pasu. Contoh data ialah sungguh dalam bahasa Melayu standard yang mengalami perubahan vokal tinggi U di akhir suku kata kepada vokal rendah O di dalam dialek Terengganu, iaitu sungguh. Contoh data yang kedua juga mengalami aspek perubahan yang sama, iaitu guruh dalam bahasa Melayu standard kepada guruh dalam dialek Terengganu. Ini menunjukkan bahawa rumus perendahan vokal tinggi U kepada vokal rendah O ini digunakan dalam dialek Terengganu. Hampir kebanyakan dialek Terengganu mengalami perendahan vokal, terutamanya dalam kajian ini. Oleh itu, dalam kajian lirik lagu dialek Terengganu ini menunjukkan tentang proses perubahan vokal tinggi U kepada vokal rendah O kerana telah mematuhi rumus fonologi transformasi generatif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fitri Hidayah binti Faizul dengan nombor metrik A18744 bakal menerangkan tentang dapatan kajian yang kedua, iaitu analisis aspek pemudaran vokal dalam lirik lagu dialek Terengganu, iaitu lagu Nasi dengan Kuah Singgang dan Senandung Teluk Pasu. Dalam analisis ini, pengkaji menggunakan rumus transformasi generatif, iaitu rumus pemudaran vokal, iaitu daripada vokal A dalam bahasa Melayu standard kepada vokal U dalam dialek Terengganu. Nasi dengan Kuah Singgang dapat dilihat berlakunya rumus perubahan pemudaran vokal, iaitu daripada vokal A, vokal depan luas dalam bahasa Melayu standard kepada dialek Terengganu, iaitu vokal U, vokal belakang separuh sempit. Seperti data yang dipaparkan di bawah, iaitu daripada pindah randah menjadi pindah randah, payah menjadi payah, kuah menjadi kuah, dan banyak menjadi banyak. Baiklah, dalam lirik lagu Senandung Teluk Pasu, berlaku juga proses perubahan pemudaran vokal. Dapat dilihat dalam data, iaitu daripada perkataan sebuah menjadi sebuah, daerah menjadi daerah, letak menjadi letak, sekolah menjadi sekolah,
bawah menjadi bawah, dan lembah menjadi lembuh. Bagi dapatan kajian yang seterusnya, berdasarkan jadual yang disediakan iaitu berkaitan dengan aspek pemudaran vokal dan pengguguran getaran dalam lirik lagu Nasi dengan Kuah Singgang, terdapat dua perkataan yang dijumpai mempunyai dua proses dalam satu perkataan iaitu bandar dan besar. Penyanyi lagu ini telah merealisasikan kedua-dua perkataan ini dengan bandar dan besar. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua perkataan ini mengalami dua proses bagi mendapatkan output dialek Melayu Terengganu yang sebenar. Di sini kita dapat lihat bahawa dalam aturan 1, rumus pembundaran vokal mendahului rumus pengguguran getaran, manakala dalam aturan 2, rumus pengguguran getaran yang mendahului rumus pembundaran vokal. Namun demikian, dalam aturan 2, output yang dihasilkan adalah tidak gramatis kerana penutur dialek Terengganu tidak merealisasikan bandar sebagai bandar. Sama seperti analisis atau rumus bagi perkataan bandar dan besar, jadual-jadual berikut menunjukkan hubungan atau rumus bagi input sedar dan luar. Bagi lagu Senandung Teluk Pasu ini, penyanyi menyebut perkataan sedar sebagai sedar dan perkataan luar sebagai luar. Bagi perkataan luar, berlaku penyisipan geluncuran weh dalam bentuk representasinya. Walau bagaimanapun, perkataan luar dalam bahasa Melayu standard juga mengalami proses penyisipan geluncuran juga. Maka proses penyisipan geluncuran tidak diketengahkan dalam kajian ini. Terdapat dua proses yang berlaku bagi perkataan sedar dan luar ini iaitu pembundaran vokal dan pengguguran konsonan re. Aturan 1 dalam jadual menunjukkan rumus pembundaran vokal mendahului rumus pengguguran getaran dan aturan 2 pula berlaku sebaliknya. Bagi mendapatkan representasi fonetik sedar dan luar, rumus pembundaran vokal mestilah berlaku terlebih dahulu berbanding rumus pengguguran getaran. Output sedar dan luar diperoleh jika rumus pengguguran getaran digunakan dahulu sebelum rumus pembundaran vokal. Akibatnya, output bagi aturan 2 adalah tidak gramatis dan tidak menepati output penutur dialek Terengganu. Simbol asterik dilabel pada output sedar dan luar dalam jadual. Oleh yang demikian, aturan 1 adalah aturan yang tepat untuk mendapatkan bentuk representasi sedar dan luar. Maka aturan 1 adalah aturan penyuapan dan aturan 2 adalah aturan lawan penyuapan. Tuntasnya, rumus pembundaran vokal adalah rumus penyuap dan rumus pengguguran getaran adalah rumus tersuap. Bulannya, dengan menggunakan data daripada lirik lagu dialek Terengganu iaitu Nasi Hingang Kuah Singgang dan Senandung Teluk Pasu dapat menjadikan bukti bahawa terdapat beberapa perkataan yang terdapat dalam lirik lagu tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahawa dengan menggunakan teori rumus transformasi generatif, pengkaji dapat menyenaraikan aspek perendahan dan pemudaran vokal serta pengguguran getaran yang terdapat dalam dialek Terengganu. Selain itu, dalam teori ini diandaikan bahawa rumus-rumus perlu dijalankan secara berturutan. Atur rumus itu penting kerana aturan rumus yang berbeza akan menghasilkan bentuk permukaan yang berbeza.